Shalom Jemaat GKT Hosana dimanapun Anda berada, khususnya yang saat ini sedang bersiap-siap di rumah untuk mengikuti ibadah online GKT Hosana. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa, dan kalau saya mengingat bahwa ibadah terakhir kita di gereja itu adalah minggu kedua bulan Maret. Dan sekarang kita sudah menginjak ke minggu yang ketiga bulan Juni, sehingga sudah
sempurna 3 bulan kita tidak berjumpa di gereja. Tapi bersyukur kita masih bisa berjumpa secara online. Dan yang terpenting adalah kita tetap bisa beribadah, menyembah Tuhan, dan mendengarkan pengajaran firman Tuhan, walaupun melalui online. Dan marilah kita manfaatkan kesempatan yang walaupun terbatas ini, untuk kita bersama-sama menumbuhkan iman kerohanian kita, melalui ibadah online maupun juga melalui sarana-sarana yang lain yang telah difasilitasi oleh hamba Tuhan di GKT Hosana ini. Mari Bapak Ibu semua dan adik-adik di rumah, kita tenangkan hati kita, diri kita mengambil saat teduh sebelum kita masuk ibadah. Mari kita semua berdiri. Marilah kita awal ibadah kita hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan besertamu dan besertamu juga. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita ada sebagaimana kita ada sekarang, semuanya karena kasih setia Tuhan. Marilah kita puji Dia, kita tinggikan Tuhan kita muliakan namanya. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memujimu karena Kau sangat baik, mulialah namamu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mazmur 69 ayat yang ke-14 berkata, tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Setiap saat kita masih membutuhkan Tuhan. Setiap saat di dalam hidup kita masih membutuhkan sentuhan tangan Tuhan, apalagi di saat-saat yang seperti ini, kita sungguh membutuhkan sentuhan Tuhan. Agar Tuhan boleh menjamah kita, menolong kita untuk menjadi kuat, dan menghibur kita di dalam masa-masa kesesakan ini. Bapa,
sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi dari depan kita bikin lagu ini. Betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa kasih setiamu bagaikan air yang mengalir tiada hentinya ya Tuhan. Kasih setiamu tidak memandang keadaan kami. Kasih setiamu tidak memandang kebaikan kami. Kasih setiamu hanya berdasarkan kehendak-Mu ya Bapa. Bapa, setiap saat kami membutuhkan Engkau,
Setiap saat kami membutuhkan sentuhan-sentuhan-Mu ya Tuhan. Sentuhan-Mu yang memperbarui hidup kami. Sentuhan firman-Mu yang senantiasa mengoreksi hidup kami ya Tuhan. Banyak kelemahan-kelemahan, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Ketika kami mulai khawatir, ketika kami mulai tidak percaya, ketika kami diombang-ambingkan oleh ketakutan, oleh mara bahaya yang mengancam kami melalui pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, tolong kami untuk senantiasa kami berdiri teguh melalui firman-Mu, melalui sentuhan-Mu, melalui hiburan-Mu, dan kiranya kami boleh terus hanya mengandalkan Engkau ya Tuhan. Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 6 ayat yang keempat sebagai berita anugerah kita. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita baca petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat yang ke-8. Bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertemakan reformasi keluarga. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang bertemakan tentang keluarga Kristen. Jadi di dalam keluarga Kristen ada bapak, ada ibu, ada anak-anak. Maka lagu ini pun ditulis secara demikian. Bait pertama kita nyanyikan bersama-sama. Bait kedua para ayah saja, para papa. Bait yang ketiga para ibu, para mama. Dan yang bait yang keempat anak-anak membacanya. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, Keluarga Kristen. Keluarga Kristen, cinta, firman dan kebenaran, rindu mencari kehendak-Nya, kasih-Mu tiada tandingannya. Keluarga Kristen, keluarga Kristen. Para papa, keluarga Kristen, Bapa yang tulus bijaksana, tidak terikat oleh dosa, penuh pujian sukacita. Keluarga Kristen, keluarga bait ketiga, para ibu, para mama, silakan menyanyikannya. Para anak, keluarga Kristen, anak bertumbuh dalam kasih, kenal Yesus
Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita kembali berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kembali tiada henti-hentinya kami menaikkan segala keluhan-keluhan kami, segala jeritan hati kami ya Tuhan, karena pandemi COVID-19 ini telah menekan hidup kami demikian hebat. Dan periode yang cukup lama yang telah kita lalui selama 3 bulan ini ya Tuhan, telah begitu menghimpit hati kami, menghimpit hidup kami, telah membawa banyak kesulitan-kesulitan dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, tiada tempat lain bagi kami selain Engkau ya Tuhan untuk kami mengadu, membawa segala jeritan hati kami kepadamu ya Tuhan. Bapa, kiranya Engkau mendengar segala jeritan hati kami ya Tuhan. Dan Engkau boleh menghibur kami, menguatkan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang lain ya Tuhan, mereka yang juga terhimpit hidup mereka karena kesulitan akibat dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Mereka yang telah berjibaku dengan segala kesulitan hidup ini ya Tuhan. Mereka pun mungkin memiliki jeritan-jeritan yang sama dengan kami. Mungkin mereka telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat terjangkit COVID-19. Dan mereka juga banyak yang menderita karena anggota keluarga mereka harus dirawat di rumah sakit dan mereka tidak boleh diizinkan untuk mengunjungi mereka yang sakit akibat virus ini ya Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya penghiburan-Mu boleh melawat mereka dan meringankan penderitaan dan keluh kesah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mereka, bagi para ahli yang sedang mengusahakan vaksin dari COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, tolong percepat proses ini supaya segera vaksin COVID-19 segera ditemukan. Karena inilah satu-satunya yang dapat menolong masyarakat kami dan juga semua manusia di dunia supaya mereka boleh terlepas dari cengkraman COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa, berikan hikmat kepada mereka, para ahli ini, untuk berpikir keras dan berusaha keras menemukan vaksin ini dan kemudian melipat gandakannya, membagikannya kepada semua orang, semua bangsa, semua negara, sehingga seluruh umat manusia di dunia boleh terbebas dari COVID-19. Bapa, inilah sebagian dari doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu, satu-satunya Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berkuasa untuk berkuasa atas seluruh umat manusia dan kehidupan sejarah umat manusia. Terima kasih Bapa, doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, kami silakan duduk kembali dan marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh penginjil Ruth Liang kepada hambanya. Kami persilakan.
kakak sebelah yang sebelah sini ya. Si Sehong. Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. 亲爱的父神，我们来到你面前，献上我们的感谢。 Kami boleh datang di hadapanmu, membuka diri di hadapanmu. 神啊，我们这个时候来到你面前，我们向你赤露敞开， Kami mau menyembahmu, memujimu, dan rindu akan kehendakmu ya Bapa. 我们要来敬拜你，来赞美你，我们也渴慕要聆听你的话语， Mengerti akan panggilan Tuhan dalam setiap rumah tangga kami. 好让我们可以明白神你在我们每个家庭当中的选召。 Berbicaralah kepada setiap kami ya Bapa. 神啊，求你再一次对我们每一个人说话， Urapi kedua hambamu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. 求你告诉你两位有限的使女， Biarlah mereka berada dalam tangan Bapa dan Tuhan memakainya. 但愿神你自己使用他们。 Urapi setiap umatmu ya Bapa, supaya kami sehati bertumbuh di dalam anugerahmu. 也求你告诉每一位信徒，让我们可以在你面前可以发出我们的挣扎。 Kami serahkan sepenuhnya waktu ini dalam tanganmu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们再一次把这段时间全交在你的手中，奉耶稣的圣名祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang 祝 dikasihi 你亲爱的 Tuhan. 弟兄姐妹，大家平安， Apa kabar? 大家好吗？ PSBB sudah selesai. 各里的这个条规已经完结了， Senang atau seram? 那么呢，你觉得是高兴呢，还是感到恐惧呢？ Tentu banyak berkata tambah stres. 当然我们会觉得我们受到很多更加的压力。 Benar Bapak Ibu sekalian, Tuhan izinkan kita di kondisi yang spesial ini. 神如果许可，我们叫我们可以经历这些情况。 Kalau bukan karena COVID-19, mungkin jarang sekali kita satu hari 24 jam berada di rumah 那么 saja. 若不是因着疫情的缘故，那么很难发现我们一整天我们在家中。 Tapi fakta juga menunjukkan karena satu hari 24 jam kumpul bersama, ternyata tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga bertambah. 那么呢，但是我们却发现，虽然我们一整天在家中，我们也发现在家庭当中的这个挣扎也是不断的加增。 Mungkin suami juga stres, pemasukan nggak ada, pengeluaran terus bertambah. 那么可能丈夫也受到压力，因为收入也是没有了，但是呢，开支很大。 Istri juga kebingungan, susu sudah habis, uang nggak ada. 那么同样，太太也感到受压力，因为牛奶粉已经没有了，但是呢，我们身边还没有钱。 Anak-anak sepanjang hari rame, tidak bisa dikontrol. 那么孩子们大家都在那边吵吵闹闹，不能够在那边管理他们， Semua itu membuat emosi, 所以每一个人都是感情用事了。 bawaannya marah aja. 那么呢，我们要做些什么呢？ Belum lagi tambah relasi antara mertua dan anak, 还有再加上婆媳之间的问题， dengan saudara-saudara yang lain. 还有其他兄弟姐妹之间的问题。 Makin lama di rumah, makin menyebalkan. 那么呢，我们住在家中越久，那么就觉得更加的厌烦。 Mungkin yang selama ini tidak ketahuan. 那么可能在这个最近当中，我们没有发现这个现象， Ataupun yang selama ini kita hindari. 或者是我们在逃避这个现实。 Tapi sekarang mau tidak mau kita diperhadapkan, harus menghadapi kenyataan. 但是呢，现在不对，你一定要面对这个现实的问题。 Semakin di rumah, semakin banyak konflik. 那么我们也住在家中，那么我们就会觉得摩擦越来越大。 Makin banyak konflik, makin banyak luka. 那么呢，越来越摩擦越大，就问题就产生了。 Rumah mungkin menjadi tempat yang aman, tapi bukan lagi tempat yang nyaman. 所以呢，家庭可能成为安全的家庭，但是不是成为一个宿舍的家庭。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 那么主内亲爱的弟兄姐妹们， saya yakin Tuhan memperhadapkan kita di situasi saat ini. 那么我相信这个是神把我们处在这个疫情的状况当中，
juga untuk menunjukkan ada hal-hal yang harus kita perbaiki. 那么呢，可能神许可有其他的事情，我们必须要更新的事情。 Berkaitan dengan keluarga, pilihannya itu ada di tangan kita. 那么呢，有关这个家庭的问题，选择就是在神的手中。 Apakah kita mau pakai waktu-waktu ini untuk pemulihan? 那么你是否用这个时间能够在提醒家庭的更新呢？ Ataukah pertahankan permusuhan dan kehancuran? 或者是造成你家庭当中越来越产生摩擦，越来越产生纠纷？ Untuk itu hari ini saya mau mengajak kita belajar satu kasus dari salah satu keluarga yang tercatat di dalam Alkitab. 那么今天我们要来从圣经当中所记载的一个家庭来解释这个事情。 Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-25. Saya akan baca ayat 19 sampai ayat yang ke-28. 请我们翻开我们的圣经，在创世纪第25章。 Kejadian pasal yang ke-25 ayat 19 sampai ayat yang ke-28. Saya 25 akan 章 bacakan. 19节到第28节。 Inilah riwayat keturunan Ishak anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betual orang Aram dari Padam Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. 亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面。亚伯拉罕生以撒。 20节，以撒娶利伯加为妻的时候，正40岁。利伯加是巴坦亚兰地的亚兰人，波斯利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。 Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. 以撒因他妻子不胜意，就为他祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利伯加就怀了婴。 Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. 孩子们在他腹中彼此相争，他就说：“若是这样，我为什么活着呢？”他就去求问耶和华。 Firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. 耶和华对他说：“两国在你腹内，两族要从你身上出来，这族必强于那族，将来大的要服侍小的。” Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. 生产的日子到了，腹中果然是双子。 Keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. 现产的身体发红，浑身有毛，如同皮衣，他们就给他起名叫以扫。 Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. 随后又生了以扫的兄弟，手抓以扫的脚跟，因此给他起名叫雅各。 Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. 两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静，常住在帐篷里。 Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. 以撒爱以扫，因为常吃他的野味；利伯加却爱雅各。 Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 我们读经到此为止。 Dalam bacaan ini kita tahu adalah keluarganya Ishak yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. 那么今天我们要来从以撒的家庭来学习功课。 Kalau kita ingat bagaimana keluarga ini terbentuk, 那么若是你看这个家庭怎样组成的呢？ nampaknya begitu indah.
那么看起来好像那么的美善。 Tercatat dalam Kejadian pasal yang ke-24. 那么在创世纪第24章那边记载， Ketika Abraham menyuruh hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak, 就是当他的主人亚伯拉罕差遣他的仆人去为他的主人以撒找一个妻子的时候， si hamba itu meminta petunjuk Tuhan 所以那个时候仆人就求神指示他， dan ia bertemu dengan Ribka, seorang gadis yang cantik dan ramah. 那么他就遇见了利百加，是一个很温和而且美丽的一个女子。 Yang dia yakini sebagai pimpinan atau jawaban dari Tuhan. 那么让他确信这个是神的带领引导的时候呢， Dan Ribka juga bersedia untuk dibawa ke hadapan Ishak. 那么利百加也愿意嫁给这个以撒， Ishak pun dikatakan mengambil Ribka sebagai istrinya. 而且呢，以撒也在那边娶这个利百加为他的妻子。 Dikatakan hal itu menghiburkan hatinya setelah ditinggal mati oleh ibunya Sarah. 那么圣经也说，当他这个带给以撒一个很大的安慰，自从他的母亲离开他以后， Nampaknya semua begitu indah dan ada dalam pengaturan Tuhan yang begitu baik. 那么看起来是多么的美善，好像神那么好的安排他们的家庭。 Tetapi apa yang terjadi? 但是结果怎么回事发生在他们的家庭当中呢？ Kemudian dikatakan lahirlah si kembar Esau dan Yakub. 那么那个时候双生子就剩下来就是以扫和雅各。 Bahkan di rahim, sejak di rahim mereka sudah saling bertolak-tolakan. 那么甚至于他们还在母腹的时候，他们就已经开始争吵了。 Dan sesudah lahir dikatakan anak itu bertumbuh besar. Lalu ayat ke-28 dikasih satu catatan. Ishak sayang kepada Esau, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. 那么他们就开始争吵了。但是在28节也记载说，以撒爱以扫，但是呢，利百加却爱雅各。 Ayat 28 di sini memberitahukan kita bahwa ada favoritisme yang terjadi antara suami dan istri. 那么在这个家庭当中，我们发现呢，在夫妻之间，他们就出现了他们所喜爱的那些人。 Dengan bahasa sekarang itu si Koko anaknya papa, si Titi anaknya mama. 那么换一句话来说，是哥哥是爸爸的孩子，那么呢，弟弟是妈妈的孩子。 Kelihatannya seperti adil ya, dua anak satu orang satu. 那么看起来好像就是两个夫妻，他们有两个孩子，一个爱一个。 Tapi itulah yang menunjukkan ketidaksehatan yang terjadi. 但是呢，这种情况呢是发现家庭不健全、不正常的这个情况发生 Bukan 了。 sekedar Koko, papa sayang Koko, mama sayang adik, bukan sesederhana itu. 那么并不是因为爸爸爱哥哥，那么呢母亲爱弟弟的情况。 Itu sudah menunjukkan ada sesuatu yang miss di dalam keluarga ini. 那么就出现了在这个家庭当中有不健全的情况产生 Dan 了。 hal ini bisa kita lihat di dalam pasal 27, di sana kita lihat terjadi suatu komunikasi yang tidak sehat. 那么在27节，我们却发现他们彼此之间，他们产生了不正常的那个交往的这个沟通了。 Menurut tradisi orang Yahudi, sebelum ayah meninggal, ia harus memberkati anak-anaknya. 那么按照犹太人的传统呢，当他还没有离开世界的时候，他应该为他的孩子们祝福， Dia kumpulkan semua anak, memberkati anak-anaknya. 所以他必须要把他的孩子全部聚集在一起，他们要祝福他的孩子。 Tapi di Kejadian pasal 27 kita lihat bahwa di sini kita lihat si papa karena sayang Koko, maka dia ingin berkatnya diberikan kepada Koko. 但是呢，在第27节告诉我们，因为爸爸爱哥哥，所以他很想望这个祝福，单单给他的哥哥祝福。 Maka dengan diam-diam dia memanggil Koko, berkata, Papa akan memberkatimu. 所以他就暗暗的叫哥哥来，对哥哥说：“我要为你祝福。” Pergi berburu, nanti antar makanan ke sini, nanti Papa berkati. 所以他就叫哥哥出去打猎。那么以后呢，你煮给我吃，那么我要为你祝福。 Tidak memberitahukan adiknya dan tidak membicarakan hal ini kepada istrinya.
他也没有把这个事情告诉他的弟弟，也没有把这个情况告诉他的母亲。 Nah, hal ini terdengar juga oleh mama. 那么呢，这个妈妈听见了， Dan mama yang sayang Titi juga ingin berkat itu diberikan saja kepada titinya. 这个妈妈呢，因为她爱弟弟，所以她也想望这个祝福要留给她的弟弟。 Di saat itulah terjadi persekongkolan. 那么就在那个时候产生了不健全的这个沟通了。 Mama mengajari anaknya menipu papanya dan mencurangi kokonya sendiri. 那么呢，妈妈就教导她的孩子在那边去骗他的爸爸。 Si adik Yakub waktu itu tidak berani berkata, "Mama, nanti kalau ketahuan bagaimana?" 那么那个时候弟弟也不敢，他说：“妈妈，如果发现了怎么办呢？” Tetapi mama yang jadi backing, tidak usah khawatir, biar mama yang nanggung semua hukuman itu. 但是呢，妈妈却成为这个弟弟的后盾。他说：“这个后果由我来承担。” Di sini kelihatan istrinya bersaing dengan suaminya untuk menang, berjuang siapa yang menang. 那么在这里我们发现呢，夫妻之间他们在那边互相的竞争，很盼望谁能够得着这个祝福。 Nah, kecurangan yang memedihkan hati menimbulkan kebencian. 所以这个不健全的关系呢，结果就产生了愤恨。 Yang saudara kembar yang harusnya saling mengasihi menimbulkan kebencian yang luar biasa. 那么双胞胎呢，应该在那边相爱的，但是呢，这个时候却产生一个无限的愤恨。 Dan si Koko berketetapan berkata, akan kubunuh ini adikku saat ayah meninggal, kubunuh dia. 那么呢，哥哥因为怀恨在心，所以呢，他说：“爸爸去世以后，我要把弟弟杀掉。” Mama yang mendengar hal ini 那么呢，妈妈听到这个事情以后呢， sekali lagi mau selamatkan adiknya, 那么他要救他的弟弟， maka dia dengan alasan utus adiknya ini pergi ke rumah pamannya. 那么他就就叫他的弟弟到他父亲的家中，舅舅的家中， supaya tidak terjadi penumpahan darah antar saudara. 那么好让他们兄弟之间不产生流血的事件。 Kita bisa bayangkan di satu hari Ribka kehilangan kedua anaknya. 那么呢，我们看见利百加他做了这个事情， Berada di rumah menimbulkan luka terhadap si sulung. 那么呢，他住在家中，但是呢，却产生忧伤的事情。 Dan saat itu sampai matinya dia tidak bertemu lagi dengan Yakub. 那么呢，直到他死去，他没有见过雅各了。 Rasa-rasanya permasalahan dalam keluarga ini sangat kompleks. 那么看起来这个家庭当中所发生的纠纷那么的复杂了。 Apa sih akar dari semua ini? 那么呢，这些事情的根源是什么缘故呢？ Kita tahu bahwa akar dari segala permasalahan ini adalah dosa. 那么我们知道，一切事情的根源乃是在于罪恶开始， Manusia sudah jatuh di dalam dosa. 因为人类已经介入在罪恶当中。 Kalau kita melihat permasalahan di keluarga Ishak ini, 那么若是我们看在以撒家中的这个问题的时候呢， semuanya mencintai dirinya sendiri Namun lebih iche- daripada orang lain. 那么一切都是在那边在于爱自己，但是呢，却对他人产生妒忌。 Mereka tidak memakai standar kasih Allah untuk mengasihi satu dengan yang lain. 他没有用神所给的爱的标准来去爱其他的人。 Mereka melupakan apa yang Tuhan mau dalam keluarga mereka. 那么他们已经忘记了神在他们的家中，神对他们的要求。 Sekalipun tinggal di dalam satu rumah, 虽然他们住在一个家中， tapi masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. 但是呢，每一个人都有不同的目的。 Syukur-syukur saat mereka dewasa, Yakub dan Esau terjadi rekonsiliasi. 但是感谢神，结果呢，以后呢，他们产生和解了。 Ya, semua ini saya percaya juga kedaulatan rencana Allah dalam penembusannya. 那么一切都是因为神在他们的家庭当中所实行的美善的计划。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pengalaman rumah kita masing-masing tidak sama mungkin dengan keluarga Ishak. 那么我们每一个的家庭，当然不会跟这个以撒的家庭一样的。 Tapi tiap keluarga pasti memiliki pergumulannya masing-masing. 但是我相信每一个家庭都有每一个家庭的挣扎的。
Tapi pasti Bapak Ibu dapat merasakan betapa indahnya pada waktu awal Anda berkeluarga. 那么呢，当然你会感觉到，当上帝组织家庭的时候，是多么的美善的。 Coba ingat-ingat waktu bulan madu, ya. 那么你一定会记得，当你在度蜜月的情况， Waktu Anda berkomitmen di hadapan Tuhan dan jemaatnya berkata sehidup semati untuk bersama. 那么当你在会众面前，在神面前立约的时候，要一生一世爱对方的时候， Tapi kok sekarang menjadi rumnyam dan penuh masalah. 但是现在怎么产生了问题呢？ Apalagi saat ini krisis sana sini. 更何况现在呢，到处都面对危机了， Semuanya stres. 那么所有的人都受压力， Masalah di keluarga bertambah semakin kompleks dan tiada habisnya. 那么家庭当中的问题越来越复杂了。 Maka bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan pemulihan bagi keluarga? 那么我们怎样才能够使我们的家庭能够更新呢？ Apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan reformasi dalam keluarga? 那么我们怎样有所表现，让我们可以在家庭当中有所革新？ Dalam perenungan saya pikir ada 3 hal yang perlu kita ingat. 那么在今天我所要思考的问题当中呢，有3样是我们必须要思考的。 Bagaimanapun kondisi kita harus ingat bahwa keluarga itu terbentuk di dalam kedaulatan rencana Allah. 不论你的家庭如何，你要记得，这个家庭的主权是因为在神的计划当中。 Keluarga atau pernikahan merupakan desain Allah bahwa tidak baik jika manusia itu sendiri saja. 那么家庭一切呢，都是因为神的计划，是因为神说那人独居不好，所以我要造一个配偶帮助他。 Maka Allah memberikan penolong untuk yang sepadan. 所以上帝就造了一个配偶来去帮助他。 Maka dengan demikian setiap pertemuan, setiap pemersatuan, semua ini ada dalam kedaulatan rencana Allah. 所以我们每一个人如果能够彼此能够在那边成立家庭，一切都是在神的主权下。 Saat kita ingat bahwa berkeluarga itu kedaulatan Allah yang mempertemukannya. 那么当你记得这个家庭是上帝的主权，使你跟他可以一同能够见面的时候呢， Oleh karena itu bersyukurlah untuk setiap orang yang Tuhan tempatkan dalam keluargamu. 所以让你为着上帝把这个人放在你的家庭当中而感恩。 Yakinilah rencana Tuhan dalam keluarga kita dan nikmati itu. 所以让你记得这个是上帝所给你的家庭的一个享受，让你去享受它。 Kasihilah pasangan kita dan anggota keluarga kita dengan kasih ilahi. 所以你要用神的爱来去爱你的配偶， Bukan menuntut tetapi memberi. 不是在那边要求对方这么做，但是呢，我应该怎样去赐予他？ Bukan sekedar dikasihi tetapi mengasihi. 我们不单单在那边要得着爱，但是我们也应该去爱他人。 Bukan dilayani tetapi mau melayani. 我们不是要受人的服侍，乃是要服侍人。 Ada orang menggambarkan bahwa pernikahan atau rumah tangga seperti 2 insan yang berjalan di seutas tali. 那么呢，有人比喻说，这个家庭就好像2个果子在那边，走在一条绳，串在一个绳子里面。 Maka 2 insan ini harus menjaga keseimbangan untuk bisa berjalan di atas titian itu. 所以这2个人呢，必须走在这条绳子里面。 Jika salah satu tidak seimbang jatuh, maka dua-duanya juga jatuh. 那么，若是一个人不谨慎跌倒的话，那么2个人都会同样跌下去的。 Itu menunjukkan betapa rapuh akan rumah tangga itu. 所以从这里我们可以知道，我们是多么的脆弱，所以我们必须要扶持。 Seseorang tidak seimbang saja itu akan jatuh semuanya. 所以当一个人不平衡的时候，他就会跌倒。 Tapi bersyukur bahwa keluarga Kristen digambarkan pernikahan kita adalah pernikahan segitiga. 但是呢，感谢神，我们基督徒的家庭的这个婚姻呢，好像一个三角形一样， Yaitu Allah ada di dalamnya. 就是神在当中。 Saat kita lebih dekat Tuhan, maka satunya lebih dekat satu dengan yang lainnya. 所以当你更亲近神的时候，那么我们彼此之间的关系也会更加的亲近。 Maka pasangannya harus tetap melihat Tuhan, melihat rencana Tuhan, melihat kedaulatan Tuhan.
所以我们看配偶的时候，我们应该要看神的主权，看神的计划。 melihat bahwa Tuhanlah yang memberikan pasangan untuk kita. 所以我们应该看是神把这个配偶赐给你。 Jika saudara saya nggak tahu ada yang berumah tangga, mungkin ada yang masih baru. 那么可能在你们当中，有的还没有成立家 Ya, 庭，可 kalau 能还 masih 是刚 baru 刚结 masih 婚， happy lah. 你还是很幸福的。 Tapi ada yang 10 tahun, 20 tahun, mungkin ada 30 tahun, mungkin ada yang 50 tahun. 那么可能有的人成分已经4年、20年，或者是50年， Bahkan ada yang berkata, aku sudah nggak lihat dia, apa rupanya. 甚至有的说呢，我不再看他了。 Hidup bersama tetapi sudah tidak saling melihat. 同居，但是呢，彼此不相看。 Maka pagi hari ini saya mau Bapak Ibu lihat pasangannya. 所以让我们这个时候来看你的配偶， Tataplah dia. 所以你要自眼看他。 Lihat dia sekarang apa rupanya. 那么你看现在他的面貌如何？ Semakin segar atau semakin rayu. 那么更加精神充分呢，还是更加的踹吹呢？ Jika semakin rayu berkata, oh karena aku dia semakin rayu. 那么若是你说因着我，所以他更加的精粉充沛的话， Oh karena saya dia semakin kering. 但是呢，可能因着你，他的精神越来越踹吹， Kiranya itu membawa kita untuk mengerti diri sendiri. 所以这一切情境的带领你，让你可以了解你自己。 Lihatlah dia betapa setia mendampingi kita, yang menopang kita dalam segala situasi. 那么你要看他多么的忠诚，陪伴着你， Pegang tangannya, 你抓住他的手， peluklah dirinya. 那么呢，你在那边摸着他， Engkau akan kembalikan kasih yang semula. 那么你就可以把起初的爱再一次还回过来。 Sebagaimana kegirangan saat engkau komitmen di hadapan Tuhan dan umatnya. 那么就好像当你在神的面前和会众的面前承诺的时候， Itu akan menguatkan engkau, akan kembali memperbaharui kasihmu di dalam Nama. Tuhan. 就要在那边兼顾你的心，来更新你家庭。 Ayo katakan sama pasangannya, engkau terbaik buat aku. 那么你要对你的配偶说，你对我是最美好的、最良善的。 Pasangan kita bukan yang terbaik di dunia ini, 那么你的配偶不错，他不是这个世界上最完美的一个人， tetapi dia adalah terbaik untukmu. 但是呢，对你来说他是最完美的。 Dialah yang ditetapkan Tuhan bagimu. 是神把他放在你的身边， Dialah yang paling cocok untuk kamu. 所以他是对你最恰合的， Mari bersyukur kepada Tuhan. 所以让你这个时候对神感恩。 Yang kedua, 那么第二样呢？ ingat desain Allah bagi keluarga untuk mengerjakan tujuan Allah. 那么你要记得神的计划在那边，为要完成神的目的。 Bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu punya tujuan. 那么上帝所许可发生的事情都是有目的的， Termasuk keluarga. 也包括家庭。 Allah merancangkan sebuah keluarga untuk satu tujuan yang baik. 那么上帝设立一个家庭是为着一个美善的计划， Bukan untuk mencelakakan kita. 并不是要陷害我们。 Maka kita tentu tahu bahwa rancangan Allah adalah supaya kita bukan sekedar beranak cucu penuhi bumi, 所以你要知道，上帝的计划不是单单叫你生养众多、遍满全地， tapi Tuhan mau di dalam keluarga kita itu melakukan tujuan Allah, visi Allah. 但是呢，神要你完成神的计划，神的这个目标。 Dalam Maliaki pasal 2 ayat 15 berkata, apa yang dikehendaki oleh kesatuan itu yaitu keturunan ilahi, dan jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. 所以在马拉基书第2章15节，虽然上帝有灵的仪力能造多人，但是他不是单造一人吗？为何只造一人呢？他乃是愿意人的虔诚的后裔，所以当谨守你的心，谁也不可以亏待幼年所娶的妻。 Yohanes juga berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 那么约翰3书第4节也说：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐就没有比这个更大的。” Amsal di sana berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya.
那么箴言三章22节说，善人给子孙遗留产业。 Apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita? 那么今天你可以为你的儿女留下什么产业呢？ Ternyata Tuhan dalam keluarga, Tuhan mau kita mewariskan iman kepada anak-anak 那么 kita. 呢，原来神盼望我们在家庭当中，我们可以把这个信心的产业留给你的孩子。 Karena imanlah membekali mereka menang atas dunia ini. 那么，因为只有信心能够再一次装备你，使你可以在这个世界上可以得胜。 Tuhan mau kita wariskan karakter Kristus kepada mereka. 那么，神盼望你可以把基督的个性也是遗留给你的家人、你 Kita 的后 juga 代， bisa memberikan ilmu dan skill kepada anak-anak 那 kita. 么能够让他们可以给他们一个很好的装备。 Dan yang terakhir, kalau ada harta, boleh juga. 那么最后呢， Canye. 神把什么产业给我们呢？ Ya. Ternyata Tuhan juga memakai rumah nikah itu sebagai alat pemurnian satu dengan yang lain. 那么神也用我们的这个彼此之间的关系来在那边彼此在那边磨练。 Maka kalau ada konflik, lihatlah itu sebagai salah satu cara Allah untuk memurnikan kita. 那么若是有摩擦发生的时候，你要记得，这是神使用这个磨练在那边磨练我们。 Amsal berkata besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 那么箴言书也说，铁磨铁，磨出人来。 Tidak sama pendapat, salah paham, semua itu bisa terjadi dalam hubungan keluarga. 那么在家庭当中，难免会有纠纷发生的。 Itu bukan masalah besar 那么不是最大的错。 kalau tahu penyelesaiannya. 那么若是你了解对方的话， Saat kita mau datang kembali kepada Tuhan, kita dimurnikan, kita diperbaharui, dan kita bisa kembali membangun hubungan yang lebih indah di dalam Tuhan. 所以当你愿意来到神的面前，你愿意被神更新的时候，那么神要更新你的家庭。 Kiranya kita juga menemukan visi Allah dalam keluarga kita masing-masing. 也叫我们可以发现神在我们每一个人身上的每一个人所的这个计划是什么。 Sehingga kita bisa menjadi keluarga yang memuliakan Allah sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. 那么这个使命就是我要叫我们在家庭当中可以荣耀神的名。 Yang ketiga, ingatlah Kristus sebagai fondasi keluarga. 那么第三样你要记得，基督是家庭的根基。 Paulus di dalam surat-suratnya juga mengingatkan kita bagaimana seharusnya keluarga itu berpusat kepada Kristus. 那么呢，保罗也在保罗书信里面提醒我们，应该在家庭当中以基督为根基的。 Di dalam Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 33 dikatakan bagaimana suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. 那么在以弗所书第5章第25节也说，你们做妻子的，你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。 Bagaimana istri juga tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Kristus. 那么正如基督爱教会，为教会舍己。 Bagaimana ayah orang tua mengasihi anak-anak dan anak-anak menghormati orang tuanya. 那么也看见儿女应该怎样顺服父母，而且呢，他们要顺服父母的命令。 Setiap anggota keluarga perlu menyadari status mereka di dalam keluarga. 那么每一个家庭成员应该要明白他们在家庭当中的身份， Menjalankan peran mereka sesuai dengan status yang ditetapkan dalam firman-Nya. 那么在家庭当中按照神的话而在那边遵行。 Bukan hanya itu, kita perlu ingat bahwa ketika kita membentuk sebuah keluarga, 所以要让我们记得，当你在那边塑造一个家庭的时候呢， ketika kita sama-sama ada dalam satu keluarga, 当我们同样在一个家庭里面的时候， sesungguhnya kita masing-masing adalah orang yang berdosa. 那么呢，我们都是需要救主的一个人。 Kita sama-sama orang berdosa, maka bisa terjadi konflik sana-sini. 那么呢，我们都是罪人，所以呢，难免我们彼此会发生摩擦的事情。 Tapi kita juga perlu ingat bahwa sebagai keluarga Kristen, kita sama-sama orang berdosa yang adalah orang yang sama-sama butuh anugerah Tuhan. 那么让我们记得，我们都是罪人，我们同样也是需要神的救恩的一个人。
kita sama-sama diberi anugerah oleh Kristus. 那么我们同样，上帝都赐予我们他救恩的恩典。 Jika kita mengingat Tuhan sudah sedemikian beranugerah kepada kita, 那么若是你记得神已经把这个恩典给了你以后呢， Tuhan sedemikian mengasihi kita, 那么神何等的爱我们， maka tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi pasangan dan anak-anak kita. 所以没有任何理由不爱你的配偶，不爱你的孩子们。 Ingatlah saya ini orang yang berdosa dikasihi Tuhan. 所以神说你要爱神， Orang berdosa yang dikasihi Tuhan, 一个蒙神爱的罪人， dengan kasih Tuhan juga mengasihi sesamanya yang berdosa. 所以他应该在那边用这个神的爱来去爱其他的罪人。 Kita perlu mengingat status kita sebagai sebuah keluarga. 所以你要记得你的身份，我们在一个家庭里面， Ingat diri kita adalah orang yang berdosa. 我们要记得我们自己，我们是罪人， Kita sudah diselamatkan. 我们已经蒙恩得救了。 Sehingga kita di dalam keluarga bisa terus-menerus menyatakan kasih Tuhan. 以及我们在家庭当中，我们可以继续不断的来爱神。 Dengan kasih Tuhan untuk saling menerima, saling mengampuni, 那么用这个神的爱，我们可以彼此接纳，彼此饶恕， kita menjadi keluarga yang berpusat pada Kristus. 所以让我们的家庭都是以基督为我们的焦点。 Walter Trotsky pernah berkata demikian, 那么莫尔登他曾经说， pernikahan bukan sebuah sasaran yang telah tercapai. 那么呢，家庭不是因为不是一个已经达到的一个目标， Melainkan suatu proses dinamis antara dua orang. 但是乃是一个两个人所组成的一个很成熟的、很快速的一个组织。 Sebuah hubungan yang terus-menerus berubah. 那么呢，继续不断改变的一个组织， Yang pilihannya hanya ada dua, 所以它的选择只有两样， bertumbuh atau mati. 那么就是在那边要成长。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kondisi keluarga kita? 那么今天我们家庭的情景如何呢？ Mau terus bertumbuh atau mati? 那么你要继续成长吗？或者是停顿下来？ Biarlah Tuhan mengingatkan setiap kita, 当然，神再一次提醒我们大家， mengingatkan kita kembali tentang rancangan Allah bagi keluarga. 所以再一次提醒我们，叫我们知道神在我们每个人身上的计划。 Pilihannya ada di tangan kita. 那么呢，选择在神的手中。 Maukah kita pakai waktu yang ada untuk pemulihan? 那么你愿意不愿意用你所有的时间在那边去提醒家庭的更新呢？ Atau membiarkan permusuhan? 或者是你任凭这个摩擦，这个彼此为仇不断的发生？ Biarlah kita kembali datang di hadapan Tuhan. 所以让我们这个时候来到神的面前。 Ingat bahwa setiap keluarga kita itu adalah terbentuk oleh kedaulatan Allah. 那么你要记得，每一个家庭都是因着神的主权而成立的。 Ingat dinsai Allah bagi setiap keluarga untuk melakukan tujuan Allah. 那么你要记得，你是上帝选择你，叫你可以达到神的目标的。 Dan dalam setiap keluarga akan melahirkan keturunan ilahi yang berjalan dalam kebenaran. 所以让神可以从你的家庭当中可以生出敬虔的后裔来， Menjadi berkat serta memurnikan kita pribadi lepas pribadi. 所以让神再一次不断的接近我们每一个人。 Biar Tuhan menolong kita terus-menerus menempatkan Kristus sebagai pondasi pusat dari keluarga kita. 所以让神不断的使用我们，让我们每一个人都是以基督为我们家庭的根基。 Ingatlah status kita sebagai satu keluarga yang sudah dipersatukan Allah. 所以你要记得，我们的身份是上帝已经使我们两个人已经合而为一的。 Jalankanlah peran kita masing-masing dengan baik. 所以让我们每一个人都是按照我们每一个人的角色来去美好的去做。 Status kita sebagai orang-orang berdosa yang dikasihi dan diampuni Tuhan. 所以你要记得你的身份，你都是因着神的爱所救赎的儿女们。 Sehingga kita pun bisa menyatakan kasih dan melepaskan pengampunan. 让我们可以把这个爱实践出来，再一次向他人饶恕他。 Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan.
当然，这个真理再一次帮助我们，叫我们可以在家庭当中，使我们的家庭成为合神心意的一个家庭。 Saya berdoa semoga Tuhan menolong setiap kita memulihkan dan mereformasi keluarga demi keluarga dalam jemaat di tempat ini. 所以让我为你们祷告，让你们的家庭能够成为一个被神所更新的一个家庭。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ya Bapa, 天父， inilah aku, 我们在此， inilah keluargaku, 这是我的家庭， inilah seluruh keberadaan jemaatmu keluarga demi keluarga. 这是每一个信徒的情景，还有每一个信徒的家庭情景。 Bawalah kami datang di hadapanmu, 主要带领我们，使我们可以来到你的面前， jujur menyerahkan segala kegagalan di dalam keluarga di hadapanmu. 所以让我们诚实地把我们的家庭情景呈现在你的面前， Mengakui segala kelalaian kami untuk berperan sesuai status yang Tuhan tetapkan. 所以呢，承认我们的忽略，我们没有遵行上帝所要我们达到的使命。 Tapi kami bersyukur Tuhan yang selalu beranugerah. 但是我们感谢神，因为你不断把恩赐给我们， Engkau terus memberikan kesempatan untuk kami boleh memulihkan kembali. 你不断的给我们机会，叫我们可以使家庭更新。 Biarlah hari ini Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. 但愿圣灵在我们的家庭当中施行奇妙的作为。 Ampuni kami ya Bapa. 神啊，求你饶恕我们， Berikan kami keberanian 求你给我们胆量， untuk menyadari dan mengakui segala kesalahan kami. 叫我们可以在你面前向你承认我们的一切罪过。 Berikan kami kesempatan untuk boleh ya Bapa, 也再次求你给我们更新的机会， menjalankan peran yang status yang telah Tuhan berikan. 也帮助我们可以那个实行你要我们所达到的角色。 Ya, selama ini kami mengabaikan pasangan kami. 那么呢，如果最近我们忽略了我们的配偶， Ampuni kami ya Bapa. 求你再一次赦免我们， Kobarkan kasih yang semula kembali. 再次求你把这个起初的爱再一次在我们的家庭当中呈现， Ajarkan kami kembali melihat kasih yang semula. 再次教导我们，叫我们可以看那起初的爱。 Saat kami berkomitmen di hadapan-Mu, kami betapa bahagia, kami betapa bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan. 所以，当我们在你面前承诺的时候，我们为做你所给我们的配偶而感谢。 Tapi dengan berjalannya waktu ya Bapa, 但是呢，因着时间的关系， kami menjadi dingin. 我们变得冷漠了。 Tapi pagi hari ini kami mau dikobarkan kembali. 所以，再次求你重燃这个爱。 Kami kembali dengan ucapan syukur 所以，当我们让我们带着感恩回到你面前， untuk mengerti bahwa pasangan yang telah Tuhan berikan adalah yang terbaik dalam hidup ini. 让我们知道你所给我们的配偶是我们生命当中最美善的。 Sehingga kami kembali ya Bapa diberikan kekuatan untuk mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi kami. 也让你给我们力量，叫我们可以去爱你要我们所爱的人， Mengasihi setiap anak-anak yang Tuhan karuniakan. 爱你所给我们的每一个儿女们， Tidak membedakan satu dengan yang lain. 没有在那边偏爱他们， Dan mengasihi seperti Tuhan mengasihi. 那么叫我们爱他们，如同你爱我们一样。 Mewariskan iman dan karakter Kristus bagi keturunan Iya, Pak. kami. 也把基督的这个爱、信心传承给他们， Biar keluarga, kehidupan keluarga kami memancarkan keindahan Tuhan. 让我们每一个人的家庭能够再一次表现神的爱。 Kami membawa ya Bapa setiap keluarga di hadapan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. 我们再一次把我们每一个人的家庭带到你的面前， Dan pimpin mereka menikmati kasih surgawi dari Tuhan. 求你带领他们，让他们可以享受天堂的福乐， Peliharakan setiap rumah tangga Kristen ya Bapa. 也保守每一个基督徒的家庭。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告是奉主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada Ibu Penggi Ruth Liang yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita.
Dan marilah kita meresponi firman Tuhan ini, dan salah satunya melalui persembahan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang ada di layar Anda masing-masing. Dan silakan menambahkan keterangan yang jelas jenis persembahan yang Bapak Ibu berikan. Tentunya persembahan ini semua akan sangat bermanfaat bagi GKT Hosana untuk melayani baik jemaat kita sendiri maupun juga warga-warga masyarakat khususnya di sekitar gereja kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan pada kita bahwa tentunya kita rindu keluarga kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita akan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami bawa persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami ya Tuhan. Karena Engkau yang tidak lepas-lepasnya memelihara kami dan juga memberkati kami semua di dalam masa-masa yang sulit sekalipun. Bapa, kami juga bersyukur untuk firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menguatkan tekad kami untuk mensyukuri keluarga yang telah Engkau berikan pada kami dan membina komunikasi yang baik antara anggota keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Dan kami boleh bersehati terus melayani dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan nama Tuhan Yesus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan berkat oleh Bapak Pendeta Yohanes Cahaya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat,
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengakhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan, maka itu arahkanlah hatimu kepada Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus boleh senantiasa memberkati keluargamu, menyertai dan menjadikan berkat bagi banyak orang untuk kemuliaannya. Dan berkat itu dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus terus mengalir di dalam hidupmu, di dalam keluargamu, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Baktian selesai, Bapak Ibu Saudara sekalian dipersilakan duduk, silakan ambil saat teduh, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.